Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin, dan insya-Allah kita masih lagi di dalam bab yang pertama bab niat. Betul Betul. Baik, hadis nombor berapa? Saya tak ingat dah. Lama sangat dah. Nombor 4 tak? Nombor 5 dah. Hadis nombor 4. Baik. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis nombor 4 ni kita dah baca Nombor 4 dah. Oh, nombor 4 dah. Okey, nombor 5 tu rasa macam dah baca. Nombor 5. Wa an Abi Yazid Ma'ad ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tuhu fa akhadtuha فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري ومسلم. Maksudnya daripada Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum. Ma'an bin Yazid ni dia ada keistimewaan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis ini, iaitu kata Imam Nawawi wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia, ayahnya dan datuknya adalah sahabat. Maksudnya susah nak dapat seorang sahabat yang dia sahabat dan ayah dia sahabat. Lagi susah nak dapat kalau dia sahabat, ayahnya sahabat, datuknya sahabat, yang tu lagi susah. Kenapa susah? Kerana syarat nak jadi sahabat Nabi ni bukan senang. Kita saleh macam mana pun, hebat macam mana pun, bukan semua di kalangan kita ni Allah Ta'ala beri rezeki untuk jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia ni Allah Ta'ala bagi kat dia satu kelebihan. Apa kelebihannya? Dia sahabat, ayah dia sahabat, datuk dia sahabat. Okey. Ma'an sahabat, Yazid sahabat, Akhnas pun sahabat. Baik, sahabat ni apa dia? Macam mana syarat nak jadi sahabat? Nak jadi sahabat ni kena ada 3 syarat. Saya dah hurai ke belum? Saya tak ingat. Dulu masa saya pergi Melbourne, saya pergi 2 kali kan. Kali pertama saya tak tahu, saya tak ingat. Kali kedua pun saya tak ingat. Tapi banyak cerita pasal Hamka masa yang kali kedua tu. Cuma tak apa, kita ulang semula. Bagi siapa yang tak ingat apakah itu yang kita panggil sebagai sahabat Nabi, kata Ibn Hajar Al-Asqalani ketika menghuraikan berkaitan dengan sahabat, dia mengatakan man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat siapa dia? Sahabat ni kata Ibn Hajar, mereka-mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas agama Islam. So tu syarat nak jadi sahabat. Pertama, kena jumpa Nabi. Walaupun sebahagian ulama hadis kata kena tengok Nabi, tetapi perkataan tengok tu macam kurang teliti. Kerana ada di kalangan sahabat Nabi yang tak pernah tengok Nabi kerana dia buta. Tetapi dia sahabat kerana dia pernah berjumpa dengan Nabi. So syarat pertama nak jadi sahabat Nabi, perlu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua, mukminan bihi. Masa jumpa tu kena beriman dengan Nabi. Maksudnya, kalau seseorang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika berjumpa dengan Nabi tu tak beriman,
masuk Islam selepas daripada tu dan tidak lagi berjumpa dengan Nabi setelah beriman, maka dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So syarat pertama kena jumpa. Syarat kedua masa jumpa tu kena Islam. Dan syarat yang ketiga wa mata 'alal Islam, dan mati di atas Islam. Maksudnya kalau seseorang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, kemudian daripada itu menjadi murtad, kafir, mati di atas murtad, maka dia bukan daripada kalangan sahabat. Maka sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, syarat jadi sahabat ni ketat sikit. Bukan semua orang boleh dapat. Jadi Ma'an ni Allah Taala berikan dia kemuliaan. Biasanya kita dengar dia sahabat. Jarang-jarang kita dengar dia dan ayahnya sahabat. Lagi jarang kita dengar dia, ayahnya dan datuknya sahabat. So radhiyallahu anhum, moga Allah merahmati dan meredai golongan-golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ma'an ni dia kata kana abi, sesungguhnya ayahku yang bernama Yazid. Dia Ma'an, ayah dia Yazid. Dia kata sesungguhnya ayahku yang bernama Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha, mengeluarkan beberapa dinar untuk diberikan sedekah. Fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid, lalu dia letakkan di sisi seorang lelaki di dalam masjid. Maksudnya dalam hadis ni Ma'an bagi tahu ayah dia mengeluarkan beberapa dinar, beberapa duit emas untuk disedekahkan. Apa beza sedekah dengan hadiah? Apa beza sedekah dengan zakat? Yang pertama, zakat ni pemberian wajib. Sedekah lebih umum daripada tu. Maksudnya sedekah ni pemberian yang kita mengharapkan pahala. Hadiah ni sama macam sedekah, cuma hadiah ni dia agak sedikit spesifik. Hadiah ni kita bagi kat orang dengan sebab kita nak menambahkan ukhuwah, menambah eratkan hubungan. Sebab tu kita bagi hadiah ni kepada orang yang rapat dengan kita, orang yang kita rasa kita hargai dia. Tapi dari sudut kita panggil pemberian, semua tu pemberian. Cuma sedekah ni apa dia? Sedekah ni lebih umum daripada tu. Apa saja pemberian yang kita berikan dengan ikhlas kerana mengharapkan pahala daripada Allah, maka ia dianggap sebagai sedekah. Sedekah berasal daripada perkataan sadaqah. Abu Bakar As-Siddiq, Siddiq tu daripada perkataan sadaqah. Kenapa Abu Bakar digelar As-Siddiq? Kerana dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia digelar As-Siddiq. Maka sadaqah bermaksud orang yang benar. Sadaqah diambil daripada perkataan sadaqah kerana orang yang memberikan sesuatu itu, dia memberikan sesuatu mengharapkan pahala yang dia tak pernah tengok. Mengharapkan pahala yang dia sendiri tak nampak. Mengharapkan syurga yang hanya berpada dengan janji Allah di dalam Quran dan janji Nabi di dalam hadis. Maka orang yang bersedekah ni memberikan sesuatu semata-mata percaya dengan janji Allah dan janji Rasul. Maka dia membenarkan janji Allah, dia membenarkan janji Rasul. Maka sebab itu pemberian ini kita panggil dia sedekah. Jadi sedekah merangkumi pemberian yang sunat, merangkumi pemberian yang wajib. Zakat pun ada kalanya dipanggil sedekah. Tapi yang ni ialah zakat atau bukan zakat. Dalam hadis ni sedekah tu dipanggil termasuk dalam sedekah sunat. Hadiah pula, hadiah juga pemberian sunat, digalakkan untuk diberi, tetapi tujuan dia adalah untuk mendapatkan pahala dan dalam masa yang sama untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara kita dengan orang yang kita berikan hadiah. Kan kita beri hadiah kepada kawan, beri hadiah kepada mak ayah, beri hadiah kepada isteri, beri hadiah kepada suami, beri hadiah kepada anak-anak. Hadiah tu lebih kepada untuk mengeratkan hubungan, tapi dari sudut hukum sama saja, iaitu memberi sesuatu mengharapkan pahala, sama macam sedekah. Okey. Jadi hadiah tu sedekah, tetapi bukan semua sedekah tu hadiah. Okey? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Ma'an kata ayah dia keluarkan duit emas nak sedekah dengan duit tu. Kemudian duit tu
dia berikan kepada seorang lelaki yang berada di dalam masjid. Maksudnya dia bagi kat seorang lelaki, bukan bagi tu untuk bagi hadiah ataupun sedekah kat orang tu. Cuma dia menjadikan orang yang ada kat masjid tu sebagai wakil dia untuk diserahkan sedekah yang dia nak bagi tu pada orang yang dia rasa layak. Contoh macam saya ada duit, saya ambil duit emas saya kata kepada satu orang, ni Syekh, ambil duit ni, berilah kepada siapa-siapa yang memerlukan. Berilah kepada sesiapa yang memerlukan. Yang kau tengok baik, yang kau tengok bagus, kau bagilah. So, hubungan ini ataupun kita panggil persetujuan ini dipanggil wakalah, iaitu kontrak perwakilan. Dia mewakilkan seseorang untuk menyerahkan sedekah dia tu kepada orang yang layak. Okey. Kemudian Ma'an ni pun dia kata faji'tu fa akhastuha. Aku pun datang ke masjid. Kemudian aku ambil duit yang ayah aku berikan kepada orang tu. Fa ataituhu biha. Kemudian aku bawakan duit tu berjumpa dengan ayah aku. Ayah aku dah bagi kat orang tu tadi, suruh bagi kat siapa-siapa yang layak. Kemudian aku pergi kat masjid tu, aku ambil duit tu. Aku ambil duit tu, kemudian aku bawa jumpa ayah aku. Bila aku jumpa ayah aku kata, wallahi ma iyyaka arad. Demi Allah, bukan engkau yang aku niatkan. Bukan engkau yang aku maksudkan untuk aku bagi sedekah. Mula-mula masa aku keluarkan duit poket aku tadi ni, bagi pada orang yang ada kat masjid ni, aku tak tujukan pun duit tu pada engkau. Aku bukan berniat nak bagi kat engkau. Aku nak bagi kat orang lain. Aku nak bagi kat orang lain. Baik. Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ma'an ni dia tak setuju dengan ayah dia. Dia kata ayah bagi kat satu orang, ayah kata siapa-siapa yang layak boleh ambil. Saya pergi dan orang tu wakil ayah tu rasa saya layak. Jadi saya ambil. Ayah dia tak puas hati, ayah dia kata bukan kau, aku tak nak bagi kau. Dia kata tak boleh lah. Saya dah terima. Wakil ayah dah buat. Ayah tak bagi syarat yang spesifik pada wakil tu. Fakhasamtuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bawa ayah aku ni, tak dapat keputusan, masing-masing bertegah. Tak dapat keputusan, aku bawa ayah aku ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh Nabi selesaikan. Kemudian Nabi kata, laka ma nawaita ya Yazid, engkau telah mendapat apa yang kau niatkan wahai Yazid, walaka ma akhasta ya Ma'an, dan engkau mendapat apa yang kau ambil wahai Ma'an. Maksudnya Nabi kata tak perlu untuk dipulangkan semula sebab Ma'an telah mengambil sedekah itu daripada wakil ayahnya dengan cara yang sah. Tujuan kamu wahai Yazid telah terlaksana. Walaupun asalnya kamu bukan niat nak bagi anak kamu, tetapi oleh kerana dia telah mengambilnya dan kamu tidak meletakkan syarat yang spesifik untuk dia tak boleh ambil, dia dah ambil, maka kamu dapat pahala. Pahala apa? Pahala memberikan sedekah. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hadis ni menunjukkan kepada kita tentang satu kepentingan niat. Walaupun ada kalanya kan saya pasang lampu depan ni tu nampak cerah sikit tu, ada orang kata macam tak percaya nampak muka ustaz cerah. Memang saya memang gelap. Saya sebab tu saya pasang sikit lampu supaya nampak cerah. Jadi lampu ni dia macam panas sikit muka saya. Berpeluh-peluh sikit. Baik. Kemudian hadis ni menggambarkan kepada kita beberapa isu penting. Yang pertama, sedekah sunat ni boleh diberi kepada anak dan juga cucu. Sedekah sunat. Manakala zakat tak boleh. Zakat tak boleh bagi pada anak. Sebab apa zakat tak boleh bagi pada anak? Kerana zakat ni adalah pemberian yang wajib dia mesti beri kepada asnaf. Tapi kalau sedekah boleh. Itu pertama. Sebab tu Nabi tidak meminta semula zakat tu pemberian sedekah tu daripada Ma'an. Nabi kata biarkan. Itu pertama. Yang kedua, boleh untuk mewakilkan seseorang menyerahkan pemberian kita. Contohnya macam tempoh COVID ni, mungkin kita dengar ada orang yang susah, tak dapat makan, belanja terputus. Apa mereka buat? Mereka himpunkan duit-duit pada satu orang. Contohlah kalau macam kat Melbourne, biasanya Abang Jafni lah kan. Jadi pengurus.
semua berikan duit kepada Abang Jafni akan serahkan kepada mereka yang berhak. Yang tu dibenarkan dalam syarak, maksudnya pemberian ni ataupun sedekah ni tak disyaratkan mesti serah sendiri. Boleh wakilkan kepada orang lain. Cuma orang yang diwakilkan tu perlu untuk amanah dan perlu untuk kita panggil berpegang dengan syarat. Kalau syarat di dalam pemberian sedekah itu spesifik, kena pegang lah. Kalau sanggup, kalau tak sanggup dia boleh tolak untuk menjadi wakil. Tapi kalau dia dah setuju, dia mesti berpegang dengan syarat yang telah ditetapkan. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang bersedekah ini akan dapat pahala jika niatnya sah. Jika niatnya memang untuk mendapatkan pahala, maka dia akan dapat. Sama ada sedekahnya itu seperti mana yang dia niatkan ataupun tidak. Maksudnya selagi mana dia memang niat nak bersedekah dan dia berikan tu memang atas dasar untuk mendapatkan pahala, maka pahala dah dapat. Ini penting juga kadang-kadang, terutama di Malaysia ni lah kan. Di Malaysia ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang dia dalam bab sedekah ni dia ada sindiket. Okey? Dia ada sindiket. Maka ada kalanya kita takut nak bagi pemberian sedekah ni. Kenapa takut? Kerana kita takut ditipu. Kerana kita rasa ditipu. Jadi kita takut dia ni betul ke tuan-tuan menipu. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi saya hadis ini menjadi bukti bahawasanya sedekah ini kalau kita berikan dengan niat yang betul, kita percaya kepada orang yang kita serahkan tu, tiba-tiba orang tu kita panggil orang tu pecah manah ataupun orang tu menipu, maka orang tu yang berdosa kerana menipu, tapi sedekah kita dianggap jalan. Sedekah kita dianggap sah. Okey? Tu hadis ni bagi tahulah. Baik. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, hadis ni juga memberikan satu pengajaran yang penting kepada kita, iaitu dalam nak mencari kebenaran, seseorang tidak dianggap sebagai menderhakai ibu dan ayahnya jika mereka berbeza pendapat dari sudut berbeza ijtihad. Ini penting juga ni. Maksudnya, kalau seorang anak dia ada pegang satu mazhab dan dia rasa mazhab tu betul, satu orang lagi mak ayah dia pegang mazhab yang lain, kan? Maka saya hadis ini menjadi satu saya merasakan hadis ini menjadi satu bukti dan dalil seperti mana yang disebut oleh Syekh Al-Bugha. Dia mengatakan bahawasanya hadis ini menjadi bukti itu tidak dianggap sebagai penderhakaan. Contohnya macam saya belajar sampai Jordan, ada suara yang tak di mute kan, minta mute kan suara. Baik, macam saya umpamanya belajar sampai ke Jordan, mempunyai pandangan yang mungkin berbeza dengan ayah saya. Ayah saya mungkin pegang dalam satu isu, dia pegang mazhab Syafi'i. Saya mungkin pegang mazhab Hanbali. Saya tak dianggap sebagai menderhaka ayah saya. Walaupun ayah saya kata, kamu peganglah mazhab Syafi'i, tak payahlah ikut mazhab Hanbali tu di Malaysia. Kalau saya tak bersetuju, saya berhujah dengan ayah saya, ia tidak dianggap sebagai menderhaka selagi mana laras bahasa yang saya gunakan tidak keluar daripada tata budaya dan juga adab seorang anak kepada ayahnya. Jadi macam Ma'an ni, dia ada beza sikit pendapat dengan ayah dia. Ayah dia kata, dia tak boleh ambil, aku bukan niat nak bagi engkau. Yang Yazid kata tak, yang Ma'an kata tak, ayah saya dah ambil, kira okeylah, kira sahlah apa yang saya ambil ni. Jadi mereka akhirnya menjadikan Nabi SAW sebagai penyelesai, jumpa Nabi SAW dan Nabi selesaikan, dan akhirnya Nabi mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhasta ya Ma'an, engkau telah mendapat pahala atas apa yang kau niatkan wahai Yazid, dan engkau telah mengambil, engkau berhak untuk mengambil apa yang engkau ambil, engkau berhak untuk memiliki apa yang kau ambil wahai Ma'an. Baik, kita tengok pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6 insya-Allah. Wa an Abi Ishaq Sa'ad ibni Abi Waqqas Malik bin Uhaib
bin Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه. Ini hadis nombor 6. Maksudnya daripada Abi Ishaq. Abi Ishaq ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pernah berdoa untuk dia. Dan dia ni merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi yang dijamin syurga daripada 10 orang. Siapa dia? Sahabat Nabi yang dijamin syurga ni ada 10 orang yang disebut dalam satu hadis. Yang pertama, 4 orang sahabat tu, khulafa, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdul Rahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan Zubair ibn al-Awwam. So ada 10 orang. Boleh ingat kan? Boleh ingat kot. Sebab ni ada rakaman, nanti boleh ulang balik. Jadi sahabat Nabi yang dijamin syurga ni ada 10 orang. Sebab tu disebut kat sini. Imam Nawawi kata, ahadil asharati al-mashhudi lahum bil jannah. Salah seorang daripada 10 yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syurga. Sahabat Nabi yang dijamin syurga ni ada 10 orang je ke Ustaz? Tak, ada ramai. Selain daripada 10 ni pun ada. Bilal Nabi jamin syurga. Sebab Nabi pernah dengar tapak kaki Bilal dalam syurga, dalam mimpi Nabi. Kemudian Khadijah dalam syurga. Kemudian Hamzah juga dalam syurga. Kemudian Mus'ab juga dalam syurga. Hanzalah juga dalam syurga. Tetapi kenapa yang 10 ni unik sampai kita kata salah seorang daripada 10 yang dijamin syurga? Kerana mereka ni Nabi jamin mereka dalam syurga ni 10 ni Nabi sebut dalam satu hadis 10 orang. Nabi kata Abu Bakar dalam syurga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, sampai 10 orang. Jadi mereka ni unik sikit. Kenapa mereka ni unik? Kerana mereka ni antara tokoh-tokoh hebat yang mempunyai sumbangan yang besar dan lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ni mungkin tak lama. Hamzah ni perang Uhud dia dah wafat, dia dah syahid. Mus'ab juga perang Uhud dia dah syahid, dia tak lama. Jadi yang 10 orang ni mereka mempunyai sumbangan yang besar. Jadi menarik jugalah kalau boleh dikumpulkan sejarah hidup mereka. InsyaAllah lah kalau saya ada kesempatan nanti saya tulis buku mereka. Kerana sekarang ni pun saya punya buku dah alhamdulillah dah 90% dah siap. Dan saya pun tengah menulis jurnal sekarang ni tentang isu semasa yang melanda. InsyaAllah kalau ada 2-3 hari lagi boleh siap. Jika ni ada satu lagi orang nak sponsor juga satu projek menulis tentang hukum hakam berkaitan dengan isu semasa. Kemudian kalau ada rezeki insya-Allah saya akan tulis tentang sejarah hidup 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Kenapa penting? Kerana kita kena ambil semangat mereka. Nabi menjamin mereka syurga ni bukan kerana mereka ni duduk dengan Nabi tak buat apa-apa. Tak.
mereka duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjuang untuk agama, berusaha untuk menjadikan seruan dakwah ni diterima, sampaikan seruan dakwah ni kepada sesiapa yang inginkan, maka akhirnya barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada mereka syurga disebabkan oleh kerana sumbangan mereka yang besar. Okey, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni terkenal sebagai seorang yang mustajab doanya. Okey, mustajab doanya. Kenapa mustajab? Kerana Nabi pernah berdoa untuk dia supaya dia menjadi orang yang mustajab doa. Sebab Nabi SAW kata, Allahumma istajib li Sa'ad. Allahumma istajib li Sa'ad. Wahai Tuhan, wahai Tuhan, mustajabkanlah doa Sa'ad. Itu doa Nabi dan Allah Ta'ala kabulkan. Dan memang dalam sejarahnya, Sa'ad bin Abi Waqqas ni memang mustajab doa dia. Okey, itu pertama. Yang kedua, Sa'ad ni ada satu kelebihan, dia punya panahan memang tepat ke sasaran. Kerana doa Nabi juga. Nabi pernah berdoa untuk dia. Nabi mengatakan, Allahumma saddid li Sa'ad ramyatahu. Wahai Tuhan, tepatkanlah sasaran panahan bagi Sa'ad ini. Maka sebab itu dia menjadi orang yang tepat sasarannya. Dan dia meninggal pada tahun 51 Hijrah, menjadi gubernur di Kufah ketika zaman Umar bin Khattab, dan terlibat dalam kempen menembuskan negara Iraq pada zaman Umar yang pada masa itu dikuasai oleh orang-orang Parsi. Dia bebaskan negara Iraq itu daripada cengkaman Parsi. Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang panglima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sa'ad mengatakan, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi aku ketika sakit. Ya'uduni ni maksudnya ziarah orang sakit. Iyadatul marid. Kan kita ni disunatkan untuk menziarahi orang sakit. Ziarah orang sakit dia ada satu istilah dipanggil iyadah. Iyadatul marid. Dia perkataan ada ya'udu iyadatan. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia dengar sahabat dia nama Sa'ad sakit ketika mana Haji Wada'. Haji Wada' ni bila? Haji Wada' ni pada tahun ke-10 Hijrah, pada bulan Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji bersama dengan sahabatnya. Nabi buka kota Mekah. Selepas Nabi buka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, pada tahun ke-9 sudah berlaku haji, sudah berlaku pensyariatan haji, tapi Nabi tak pergi. Ulama bincang kenapa Nabi tak pergi awal. Mungkin kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu untuk buat haji pada tahun ke-9 tu kerana pada masa tu ada lagi orang musyrik yang buat haji dalam keadaan mereka kafir. Nabi hanya hantar Abu Bakar untuk pergi haji, menjadi ketua rombongan haji. Pada tahun ke-10 baru Nabi pergi. Setelah dibersihkan Mekah tu daripada segala kekufuran dan kesyirikan, barulah Nabi pergi pada tahun ke-10, dan itulah haji yang pertama dan terakhir Nabi, yang mana Nabi balik daripada haji, selepas daripada haji wada' tu, pada masuk aja bulan Rabiul Awal Nabi meninggal dunia, Nabi wafat. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila masuk hari, bila berlakunya haji wada', Nabi bawa sahabat-sahabat dia. Kemudian Sa'ad jatuh sakit pada waktu tu. Jadi bila Sa'ad sakit, Nabi pun menziarahi Sa'ad. Faqultu ya Rasulullah. Sa'ad kata, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dhu mal. Ya Rasulullah, sesungguhnya telah sampai kepada aku sakit. Ya? Sesungguhnya telah sampai kepada aku sakit seperti mana yang kau lihat. Dia kat sini para ulama dia ambil satu hukum juga. Perkataan Sa'ad ni pun boleh keluar satu hukum. Apa hukum dia? Kita ni boleh untuk mengadu yang kita sakit kepada orang dan itu tidak dianggap mempertikaikan takdir.
selagi mana kita tak bertikad betul-betul, tapi kita panggil apa? Selagi mana kita tak bertikad betul, kita tak kata tak guna betul bagi aku macam ni, itu bertikad. Tapi kalau setakat orang datang jumpa kita, ziarahi kita sakit, orang tanya macam mana, kita kata sakit, masya-Allah sakit sangat ni. Kau tengoklah keadaan aku ni pun macam mana, aku nak tahan. Itu tak dianggap sebagai mempertikaikan takdir, hanya semata-mata kita mengadu kepada orang yang datang menziarahi kita. So, sunnahnya bila orang sakit datang pergi ziarah. Nabi menunjukkan benda ni, iaitu sahabat dia sakit, Nabi pergi ziarah. Dan ziarahi orang sakit ni merupakan sunnah yang banyak pahalanya. Kerana Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, sesiapa yang menziarahi orang sakit, dalam hadis Muslim, Nabi kata, sesiapa yang menziarahi orang sakit, dia berada di taman syurga. Sesiapa yang menziarahi orang sakit, 70,000 malaikat akan doa untuk dia supaya Allah ampunkan dia. Cuma waktu ni tak bolehlah ziarah orang sakit. Waktu ni yang paling penting, yang paling banyak pahala ialah orang yang kerja kat hospital lah. Frontliner Kementerian Kesihatan Malaysia yang Islam tu, mereka hari ni hari-hari tengok orang sakit. Mereka melakukan kerja sunnah. Cuma kita tak boleh buat sekarang ni sebab kita kena kurung. Okay. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila dia mengadu kat Nabi dia sakit, dia kata kat Nabi lagi, wa ana zumal, dan aku mempunyai harta. Di sini menunjukkan kepada kita tidak salah untuk orang Islam mempunyai harta yang banyak. Yang salah bukan yang salah itu adalah cara menguruskan kekayaan jika tak kena cara. Jadi kaya tak salah. Walaupun ada sebahagian kadang-kadang ilmuwan-ilmuwan yang kata siapa yang nak doa dia mustajab kena jadi miskin. Siapa yang nak kelebihan kena jadi miskin. Kerana orang miskin lebih ramai dalam syurga. Bagi saya betul, tapi dia separuh betul. Dia bukan keseluruhan betul. Separuh betul ni maksudnya dia hanya tengok dalil daripada satu sudut. Memang ada hadis kata orang miskin banyak dalam syurga. Tapi kalau kita tengok daripada angle yang betul, memang betul pun. Dalam dunia ni yang ramai orang miskin bukan orang kaya. Dalam negara, pernah disenaraikan orang paling miskin dalam negara. Tak cukuplah kertas nak pergi senaraikan. Sebab tu dia hanya senaraikan orang paling kaya. Kerana orang paling kaya ni tak ramai. Kan? Itu pertama. Yang kedua, doa orang miskin mustajab betul. Kerana mereka lebih ikhlas. Kebiasaan, bukan semestinya. Kita yakin saat ni doa dia mustajab kerana Nabi SAW bagi tahu dalam hadis, Nabi doa kepada Sa'ad supaya dia menjadi orang yang mustajab doa. Tetapi dia kaya. Itu juga tidak menafikan mustajabnya doa Sa'ad. Jadi kalau orang kaya dalam masa yang sama dia khusyuk, dia tawaduk, dia ikhlas kepada Allah, maka doa dia juga akan mustajab. Itu kita kena fahami sungguh-sungguh. Dan yang salah itu seperti mana yang saya kata, ialah cara kita menguruskan kekayaan. Kalau salah cara kita urus, maka salahlah. Yang salah tu bukan harta. Kalau kita ni jadi orang kaya, jadi baik. Bagi sumbangan sana sini. Beri sedekah. Fikir untuk pembangunan Islam. Yang macam saya ceritakan sebelum ni kan. Ada kawan-kawan, tuan-tuan dan perempuan yang di Melbourne. Beri saya sumbangan untuk memberikan buat buku apa semua ni. Itu juga dianggap sebagai satu sumber yang satu usaha yang baik, sunnah hasanah. Maksudnya yang ni orang miskin tak boleh buat. Kenapa orang miskin tak boleh buat? Kerana mereka tak ada harta makan pun tak cukup. Tapi mereka ada doa. Cuma orang kaya mereka ada harta lebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kalau mereka gunakan untuk pahala, ia akan menjadi satu keuntungan kepada mereka. Ia akan menjadikan satu keuntungan kepada mereka. Jadi saya tengok kawan-kawan kita, Masya Allah, orang di Melbourne pun sama, kawan-kawan di Malaysia pun sama, Masya Allah, begitu teruja. Yang kaya-kaya ni yang ada lebihan rezeki ni begitu teruja, begitu bersemangat untuk nak jadikan diri mereka part ataupun sebahagian daripada projek-projek pembangunan agama. Kan hari Selasa itu kita tak ada kelas, patutnya kita ada kelas kan hari Selasa itu. Saya beritahu kat Abang Jafni, saya tak bolehlah ada kelas hari Selasa. Saya minta maaf banyak-banyak kepada kawan-kawan Melbourne kerana saya diarahkan untuk bertemu Menteri Agama, Dr. Zulkifli, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kenal kau lah, Menteri Agama yang baru, saya jumpa baru ni. Dia melahirkan, sebenarnya saya jumpa tu nak bagi laporan sebab dia ada terlibat dalam satu projek yang saya mengetuai projek tu,
iaitu projek menterjemahkan kitab-kitab himpunan hadis palsu. Projek tu dah setahun berjalan. Saya dapat projek tu daripada Telekom dan dia masa tu dia jadi mufti. Dia memberikan 3 orang tenaga kerja daripada pejabat mufti untuk bantu saya. 11 kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu yang glamour dalam masyarakat daripada dulu sampai sekarang saya terjemahkan. Dah siap 7 buku, 7 kitab dah siap terjemahan. Jadi saya bagi laporan kat dia. InsyaAllah tahun depan projek ni boleh habis. Itu yang pertama lah dia nak tahu. Kemudian dia bagi tahu saya, dia kata tak padanlah kita hanya bagi tahu masyarakat hadis yang palsu dan dhaif saja. Yang sahihnya kena bagi tahu juga. Dan akhirnya dia buat cadangan untuk buat terjemahan kutub sittah. 6 kitab induk dalam hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, Nasa'i. 6 kitab ni dan Tirmizi. Dan 6 kitab ni dia nak terjemah dalam bahasa Melayu, dihimpunkan ustaz-ustaz yang hebat dalam bidang hadis. Maka dia panggil Dr. Kamilin, dia panggil Dr. Fatul Bari, dia panggil saya sendiri. Kita bincang dan akhirnya dia nak sponsor dan benda tu jadi viral lah. Jadi viral, di Facebook orang share, dekat Twitter orang share, dekat Instagram pun orang share. Saya pun tak tahu, ramai orang bagi kat saya benda ni. Akhirnya saya tengok rupanya menteri sendiri yang hebahkan benda ni supaya dia menjadi kitab pertama dalam hadis dalam bahasa Melayu. Sebab kita ni ada terjemahan bahasa Sahih Bukhari tapi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu Malaysia tak ada. Dan dia akan menjadi rujukan untuk orang Malaysia, Selatan Thailand dan juga orang Singapura. Jadi mendapat pahala yang banyak. Bila projek ni jadi viral tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang kontak saya. Orang ni kontak, dia kata, "Ustaz, boleh tak kalau kami nak infak? Ustaz, boleh tak kalau kami nak join?" Saya kata boleh. Boleh. Tapi tunggu dulu, jangan cepat sangat. Nanti kami bincang dulu dengan menteri macam mana apa projek yang gerak kerja yang dipersetujui, nanti kita akan bagi tahu. Kalau nak menyumbang kita sangat alu-alukan. Dari sudut tenaga siapa yang ada anak-anak pandai bahasa Arab, boleh tolong untuk terjemahan ni, insya-Allah kita akan buat sama-sama dalam masa yang singkat kita boleh hasilkan 6 kitab induk hadis akan diterjemahkan dalam bahasa Melayu insya-Allah. Jadi maksudnya yang salah tu bukan kaya. Yang salah tu adalah sikap orang kaya yang tidak pandai menguruskan harta. Tapi kawan-kawan kita insya-Allah, kawan-kawan saya insya-Allah yang ada kemampuan dalam video ni, dalam meeting kita ni, di luar sana ramai lagi kawan-kawan saya, masya-Allah mempunyai rezeki yang banyak dan dalam masa yang sama sangat-sangat bagus dalam menguruskan kekayaan. Insya-Allah saya doakan semua ini ditambahkan rezeki, diberkati lagi rezeki supaya dapat membantu pembangunan umat dan ilmu insya-Allah. Baik. Jadi samalah macam Sa'ad ni dia ada harta. Dia kata wa ana dzumal wala yarisuni illa banatul li. Tetapi tidak ada yang mewarisi saya melainkan hanyalah seorang anak perempuan saya. Afa atasaddaqu bi sulusai mali? Boleh tak kalau aku bersedekahkan dengan 2/3 daripada harta? Sa'ad ni dia sakit dan dia rasa dia sakit nak matilah. Maka soalan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ni harta banyak. Kalau saya mati, tak ada siapa nak ambil harta saya ni daripada surut waris saya sebab saya ada seorang je anak perempuan, kan ramai. Anak perempuan seorang je. Boleh tak kalau saya bersedekahkan dengan 2/3 daripada harta? Maksudnya dia nak supaya harta dia tu dapat diwakafkan selepas dia mati. Ni bukan wakaf, saya silap sebut, wasiat. Diwasiatkan kepada orang, dia nak berikan orang harta sebagai wasiat dan kadarnya 2/3. Okey. Qala la, maka Nabi SAW menjawab, tidak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana wasiat. Wasiat tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia tanya lagi. Fasyatru ya Rasulullah. Kalau separuh boleh Rasulullah. Saya wasiatkan harta saya ni, separuh je saya bagi dekat anak saya, separuh lagi saya buat wasiat bagi kat orang lain. Nabi kata la, Nabi kata tak boleh. Qultu fathuluth ya Rasulullah. Aku bertanya lagi. 1/3 Rasulullah, kalau aku wasiatkan 1/3, 2/3 tak apalah, boleh faraidkan. Yang 1/3 ni aku nak wasiatkan, lepas aku mati jadi sedekah. Boleh tak? Nabi kata, "Ats-thuluth wa thuluth kathir au kabir." 1/3 okey, Nabi kata. 1/3 tu pun banyak. Dalam riwayat lain kata 1/3 tu pun besar dah, Nabi kata. Tapi Nabi berikan satu perkataan yang menyedarkan saat ni. Nabi kata, "Innaka
antadhara warasataka aghniya khairul laka min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya kamu wahai Sa'ad, jika kamu meninggalkan waris-waris kamu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada manusia. Nabi berikan satu benda yang di luar daripada akal Sa'ad untuk fikir, iaitu kita ni kadang-kadang kita rasa beri pada orang lain tu yang berpahala. Beri pada keluarga tak dapat pahala. Beri kepada isteri tak dapat pahala. Isteri beri kepada suami tak dapat pahala. Kita duk rasa macam tu. Sebenarnya tidak. Nabi betulkan balik cara fikir Sa'ad. Nabi kata, wahai Sa'ad, engkau tinggalkan keluarga engkau dalam keadaan kaya ni bukan maksud kaya raya lah. Maksudnya dalam keadaan cukup makan dan pakai mereka. Lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan mereka miskin, meminta-minta pada manusia. Maksudnya kalau dia berikan 2/3 harta dia kepada orang sebagai wasiat, anak perempuan dia akan dapat 1/3. Dan mungkin 1/3 tu tak cukup. Lebih baik kamu tinggalkan anak kamu dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup makan dan pakai, daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Lepas tu Nabi sebut, Nabi kata, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Kamu sekali-kali tidak mengeluarkan apa-apa belanja yang kamu inginkan pahala daripada Allah, melainkan kamu akan diberikan pahala ke atasnya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sehinggakan pemberian yang kau berikan kepada apa saja yang apa saja yang kau letakkan di dalam mulut isteri kau. Pemberian yang kau berikan dia makan, engkau berikan dia hadiah, kan? Itu juga kalau engkau ikhlas ingin dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dianggap sebagai amal saleh. Ia dianggap sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. So kat sini kita ambil beberapa hukum. Yang pertama, wasiat. Wasiat 1/3 paling maksimum, tak lebih pada tu. Okey? Kemudian apa saja pemberian yang kita berikan kepada keluarga kita, orang yang kita wajib nafkahkan, kalau kita memang niatkan menjalankan tanggungjawab kita sebagai suami, kita akan dapat pahala. Kita nakkan pahala daripada Allah, kita akan dapat pahala. Kemudian Sa'ad kata, qultu, Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, adakah aku akan ditinggalkan selepas daripada sahabat-sahabatku? Soalan Sa'ad ni sebab Sa'ad takut. Sa'ad takut Sa'ad akan mati di Mekah. Kenapa dia takut dia mati di Mekah? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi ketika mana dia berhijrah dengan para sahabat, Nabi melarang golongan-golongan muhajirin untuk kembali ke Mekah, walaupun pada waktu tu Mekah telah dibuka dan Mekah telah dikuasai oleh orang Islam. Nabi tak bagi. Kenapa Nabi tak bagi? Nabi mengatakan, sesiapa yang telah berhijrah pindah ke Madinah, jangan sekali-kali kembali ke Mekah untuk tinggal tetap di Mekah. Kalau pergi sikit-sikit tak apa, tapi untuk tinggal tetap di Mekah, Nabi tak bagi kerana ia akan menggugurkan pahala hijrah. Ini khas untuk muhajirin saja. Khas untuk sahabat Nabi yang berjuang di zaman Nabi. Tak boleh orang muhajirin balik ke Mekah untuk tinggal terus di Mekah. Tak boleh. Mesti kalau pergi Mekah, pergi sekejap, buat haji, buat umrah dan balik ke Madinah. Jadi saat ni dia takut. Dia kata, ya Rasulullah, adakah aku akan ditinggalkan selepas daripada sahabat aku? Kerana saat mungkin bimbang dia akan mati di Mekah. Dia akan mati di Mekah. Baik. Maksud Sa'ad kata, adakah aku akan ditinggalkan? Mungkin orang lain dah balik dulu, aku tinggal kat Mekah. Dia bimbang dia akan mati di Mekah. Sebab dia sakit. Nabi kata, innaka lan tukhallaf. Sesungguhnya kamu, wahai Sa'ad, sekali-kali kamu tidak akan ditinggalkan. Kemudian kamu beramal dengan amalan yang kamu inginkan wajah Allah, yakni pahala daripada Allah. Melainkan engkau akan menambah dengannya darjat dan kedudukan. Maksud Nabi kata, kalau kau tinggal kat Mekah pun tak apa, wahai Sa'ad. Engkau akan buat amal saleh. Kalau engkau tinggal, orang lain balik dulu, kau tinggalkan, engkau tetap akan ditambah kedudukan, engkau juga akan ditetapkan ditambah juga darjat. Maksud Nabi nak memberikan isyarat kepada Sa'ad dalam hadis ni
mana-mana muhajirin, betul, muhajirin dilarang untuk kembali semula ke Mekah. Muhajirin dilarang untuk kembali semula ke Mekah untuk duduk tetap dengan pilihan. Tapi kalau katalah ada seorang tu dia pergi ke Mekah, lepas tu dia sakit macam Sa'ad ni, Nabi kata tak apa, yang tu tak apa, yang tu tidak membatalkan sebab dia balik ke Mekah, mati di Mekah bukan dengan pilihan dia. Dia memang nak balik ke Madinah tapi dia sakit dan sampai tak sempat nak balik. Yang tu tidak menjadi satu kesalahan, kata Nabi. Wala'allaka, Nabi kata, dan mungkin juga engkau ditinggalkan di belakang sehingga orang-orang lain akan mendapat manfaat daripada kamu dan orang lain juga, orang kumpulan yang lain akan mendapat mudarat daripada kamu. Ni merupakan satu a'lamun nubuwah kita panggil. Merupakan salah satu daripada petanda mukjizat Nabi. Nabi memberikan isyarat kepada Sa'ad, kamu tak akan mati kat sini. Kamu akan ditinggalkan di sini, nanti akan ada orang yang dapat manfaat daripada kamu dan akan ada orang lain yang akan dapat mudarat. Siapa dia? Orang-orang yang berada di Iraq. Geng-geng Majusi yang lawan Umar, yang tak suka dengan Islam di Parsi, akhirnya tewas dengan ketangkasan, panahan dan pedang daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Nabi pun doa, Nabi kata, wahai Tuhan, laksanakanlah bagi sahabat-sahabat aku ini pahala hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihin. Kamu janganlah kembalikan mereka ini, jangan palingkan mereka ini di atas kaki mereka. Maksud jangan bagi mereka ni patah balik ke belakang. Okey? Kemudian lakinil ba'is Sa'ad bin Khawlah. Nabi kata tetapi yang kecewa ialah Sa'ad bin Khawlah. Kenapa Nabi kata dia kecewa? Ulama hadis seperti Az-Zuhri dia kata, yarthi lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Nabi SAW dia kecewa kepada Sa'ad bin Khawlah kerana Sa'ad bin Khawlah mati di Mekah. Maksudnya para ulama mengatakan, antaranya Al-Imam Nawawi, dia mengatakan hadis ni Nabi sebut kerana Sa'ad bin Khawlah ni ulama ada beza pendapat tentang status dia. Ada yang kata dia ni memang tak hijrah langsung sampai mati kat Mekah, sedangkan dia Islam. Maka sebab tu Nabi kecewa. Ada yang kata tak, dia hijrah tapi dia kembali semula ke Mekah untuk duduk menetap di Mekah terus dan meninggalkan Madinah, maka pahala hijrahnya gugur. Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi Nabi nak kata kepada Sa'ad, kamu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kamu mati di Mekah ke apa ke, kamu tetap tidak dikira sebagai orang yang menggugurkan pahala hijrah kerana kamu datang ke Mekah untuk buat haji dan kamu sakit, bukan kerana pilihan kamu untuk duduk di sini. Okey, ini di antara faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok hadis nombor 7 yang last sebelum saya buka sesi soal jawab, iaitu kata Imam Nawawi, wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhr, yang mana nama zaman jahiliah dia ada yang kata Abdul Syams, ada yang kata Abdul Uzza, ada yang kata Abdul Ghanam. Okey. Tapi pendapat yang kuat, nama sebelum Islam dia adalah Abdul Syams, hamba matahari, dan Nabi tukar nama dia menjadi Abdul Rahman. Katanya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu, Allah juga tidak melihat kepada penampilan kamu, tetapi Allah melihat kepada jiwa kamu dan amalan kamu. Maksudnya dalam hadis ni, Nabi nak memberikan satu perkara yang sangat penting kepada orang Islam. Kita jangan mementingkan semata-mata luaran. Jangan mementingkan kedudukan, jangan mementingkan kekayaan. Tetapi yang penting di sisi Allah itu ialah niat, jiwa dan juga amalan. Seseorang yang menjadi pensyarah universiti macam saya ni, boleh baca kitab Arab sikit-sikit, tak semestinya saya lebih mulia daripada orang yang kerja sebagai pencuci tandas dekat UPSI tu. Kerana Allah tidak melihat kepada, Allah tidak menjadikan kedudukan kita sebagai ukuran. Mungkin saya ni duduk kat universiti,
Orang dok panggil doktor, kan? Di sisi Allah saya tidaklah mulia. Lebih mulia, tidaklah saya ni lebih mulia daripada orang yang kerja sebagai pencuci di UPSI kerana amalan dia mungkin lebih banyak daripada saya. Maka sebab itu Nabi memberikan satu isyarat kepada kita. Yang paling penting di dalam Islam ni adalah niat yang ikhlas. Di mana pun kedudukan kita, kalau kita buat sesuatu bukan kerana keikhlasan, maka ia tidak akan memberikan apa-apa faedah untuk diri kita. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita perlu untuk muhasabah diri supaya kita ni tidak tertipu dengan syaitan, tidak tertipu dengan mainan syaitan, dan tidak tertipu dengan belitan iblis. Yang mana kadang-kadang kita ada perangai tu, kita ada sikap tu, kan? Orang biasa datang tanya soalan, kita tak layan pun. Tiba-tiba orang yang ada kedudukan politik, Tan Sri apa siapa-siapa ke tanya, kita jawab cepat aja. Mungkin itu menunjukkan kita sedang dibelit dan ditipu dengan iblis. Bukan salah jawab soalan Tan Sri itu, tak salah. Tapi kenapa kita tak layan orang lain sama seperti mana kita layan orang yang besar? Itu merupakan satu teguran bagi ustaz-ustaz macam saya. Ya? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah cukuplah sekadar itu untuk petang ini. Jadi saya tengok kalau ada soalan yang boleh kita bincang sama-sama.